Nas, kita tahu Nas, ramai orang yang merancang nak balik kampung sekarang ni. Mestilah. Kan, yelah. Dapat perintah negeri. Ya. Tapi Nas, sebelum tu hari ni kita nak ulang kaji sikit solat jamak dan kasar. Pening ni. Ini Ni pening. untuk orang-orang yang bermusafir ni. Jadi hari ni kita bersama dengan Ustaz Fatih Naim. Assalamualaikum Ustaz Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mawi dengan Anas? Sehat akhi, alhamdulillah. Sehat belaka, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ustaz juga ni. Ustaz ni nak tanya pasal solat jamak dengan kasar ni, apa beza ni ustaz ni? Seorang pening ni kan. Kejap kan jamak, kejap nak kasar ni, mana satu? Jamak dan kasar ni ialah dua benda yang berbeza lah. Jamak lain. Jamak ni iaitulah menghimpunkan dua waktu solat yang empat. Maknanya dua waktu solat. Menghimpunkan dua waktu solat. Maksudnya solat Zuhur dengan Asar umpamanya. Dan juga solat Maghrib dengan Isyak. Kasar ialah solat yang empat menjadi 2 rakaat. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi solat jamak dengan kasar ni dua benda yang berbeza lah. Jamak tak semestinya boleh kasar. So bila kita kasar, kita boleh campurkan sekali dengan solat jamak, terutama ketika bermusafir lah. Contoh macam Allah sebut dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salah. Jika kamu bermusafir di muka bumi ini, maka kata Allah Ta'ala, kamu tidak berdosa untuk mengkasarkan, yakni memendekkan solat. So bolehlah kalau orang nak bermusafir tu, kita boleh jamak dan juga boleh kasar. Boleh dihimpunkan antara keduanya sekali lah. Okay. Alright. So kalau macam contoh orang yang balik kampung ni ustaz kan, kadang-kadang kita ada dengar pendapat kata 3 hari je Mawi kan, boleh jamak dengan kasar ni. Lepas 3 hari dia kembali normal. Untuk dalam bab kita bermusafir, umpama balik kampung, macam sekarang lah, sekarang kan orang dah tengah seronok boleh rentas negeri kan, nak balik kampung. Jadi ada yang kata boleh jamak ni tempoh masa dia lama mana. Ada yang hari, ada yang kata 4 hari dan ke atas. Sebenarnya syarat-syarat untuk membolehkan seseorang itu jamak dan juga qasar sembahyang, iaitulah bila mana dia berada dalam keadaan musafir. Apa makna musafir? Maknanya satu perjalanan yang pertama sekali melebihi daripada 2 marhalah. 2 marhalah dikira lebih-lebih kurang dalam 82 km lah. So makna kalau kita nak buat satu perjalanan melebihi 2 marhalah ataupun 82 km, itu diperbolehkan untuk jamak dan qasar. Sebab ada orang fikir asal balik kampung boleh jamak, asal balik kampung boleh jamak qasar. Belum tentu orang yang duduk dekat Nilai umpamanya. Dia ada di Selangor, kemudian kampung dia di Nilai. Nilai dengan Selangor ni maknanya tak sampai pun 82 km. Betul. So kalau musafir balik kampung kat situ, tak boleh dijamak dan qasarkan dia kerana tak mencukupi syarat. Baik. Syarat yang kedua iaitulah mestilah kita berniat daripada awal untuk pergi ke satu destinasi yang melebihi 2 marhalah itu selama lebih kurang 3 hari dan ke bawah. Kalau 3 hari dan ke bawah itu, maka diperbolehkan kita jamak qasar sepanjang 3 hari. Tapi Anas Mawi, kalau kita dah berniat daripada awal, aku nak balik kampung ni 4 hari dan ke atas. 4 hari dan ke atas, tak termasuk hari bertolak dan hari bertolak pergi dan hari bertolak untuk balik. So dikira 4 hari. Maka bila dah macam tu, orang yang bermusafir 4 hari dan ke atas bertukar statusnya daripada musafir kepada mukim. So mukim dah untuk kita jamak dan qasar. Contoh, untuk mudah faham, kita di Selangor. Macam kampung saya dekat Terengganu. Kita nak balik Terengganu hari ni hari apa? Hari Khamis. Saya nak balik ke Terengganu hari Khamis hari ni sampailah hari apa? Hari Khamis depan. So benda tu dah confirm lebih 4 hari. Lebih 3. Hari ni tak dikira. Baik. Jumaat, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis depan. Khamis depan, hari bertolak tak kira. So total saya nak bermusafir ni 6 hari di kampung. Okey. Baik, dalam perjalanan daripada Selangor nak ke Terengganu, dalam tempoh itu boleh dijamak dan qasarkan. Baik, sampai saja saya di Terengganu, masuk saja kawasan mukim tersebut, dah tak boleh jamak dan qasar lagi dah.
Okey. Ini haram. Katakanlah Ustaz saya nak balik kampung. Masa tu dah masuk waktu Zuhur. Jadi Zuhur tu saya boleh jamak tak nanti? Waktu dalam perjalanan lah. Dalam perjalanan tu. Maksudnya Johor dah masuk. Lepas tu dia pun start kereta berjalan. Lepas tu kat Melaka saya jamak. Okey, baik. Berlaku khilaf dalam kalangan para ulama bila mana kita bermusafir dalam masa yang sama, bila masa kita kat rumah tu dah masuk Zuhur ataupun waktu solat yang pertama. Ada ulama yang memperbolehkan kita untuk jamak takdim sahaja. Maksudnya daripada kawasan mukim, jamak takdim dilakukan solat Zuhur dengan asar dalam waktu Zuhur, dalam waktu yang pertama, tapi tak boleh dikasarkan solat Zuhur. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa diperbolehkan untuk kita buat jamak dan qasar dengan syarat awak kena keluar daripada mukim dulu. Contoh, kita orang azan Zuhur. Kita boleh memilih untuk terus solat kat situ tanpa jamak dan qasar. Yang kedua, kita boleh memilih untuk keluar daripada mukim. Sampai dekat adat mana-mana, berhenti, boleh buat jamak dan qasar. Sebab kita dah dikira orang yang berstatus musafir. Sama ada jamak itu jamak takhir ataupun jamak takdim. Dua-dua diperbolehkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Allah. So maksudnya kalau dia keluar tu daripada lepas Zuhur tu boleh lah kan? Boleh. Okey. Saya nak faham situ simplify benda macam tu. Ya. Dan katanya ni tak tahulah. Aku baru tahu, aku baru dengar sebenarnya. Ada yang menceritakan bahawa Nabi SAW pernah qasar solat selama 18 hari dalam peristiwa Fathu Mekah. Betul Ustaz? Dia ada hadis yang disebutkan dalam satu riwayat waktu mana Nabi SAW berperang atau dalam keadaan peperangan waktu ketika peristiwa Fathul Makkah. Jadi sahabat tengok Nabi sepanjang Nabi berada di sana selama 18 hari tersebut, Nabi hanya solat yang 4 tu Nabi solat 2 rakaat. Mana Nabi mengqasarkan solat, menjamakkan solat. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa bila seseorang ni dia bermusafir dalam keadaan dia tak tahu bila dia nak balik ataupun bila urusan dia tu selesai. Okay. Contoh nak balik kampung lebih daripada 4 hari, memang dah sampai kampung tu dah tak boleh jamak dan qasar dah. Tapi kalau dia pergi satu tempat, dia tak tahu bila akan settle kerja-kerjanya. Contoh ada seorang ni dia ada penyakit. Jadi rawatan-rawatan yang dia nak dapatkan ni tak tahulah. Bergantung kepada waktu doktor dan sebagainya. Maka kata ulama jamakkan selama 18 hari. Relate dengan dalam hadis sebab perangan tu tak tahu. Nabi pun tak pasti berapa lama Nabi berada di Mekah pada waktu itu. Maka dia boleh jamak dan qasar selama 18 hari tersebut. Ada orang ni mungkin dia nak buat solat jamak Ustaz tau. Lepas tu dia pun singgah dekat masjid atau dekat area mana-mana lah. Lepas tu dia nampak ada orang sedang melakukan solat. So dia nak berjemaah. Cuma dia confuse kan, orang ni tengah berjemaah buat solat apa, buat qasar ke tidak, buat jamak ke tidak. Macam mana ni Ustaz? Boleh ke dia ikut imam yang tengah buat solat yang kita tak tahu ni solat apa dia buat? Bagi orang yang nak melakukan jamak dan qasar, yang pertama sekali salah satu syarat dia tak boleh nak ikut imam yang solat berada di mukim tersebut untuk solat secara tamam. Itu kalau dia nak buat solat qasar. Betul lah, macam soalan yang ditanya bila kita berhenti dekat RNR. Kita tak tahu dia ni solat apa jamak ke qasar. Bila kita tak tahu, balik kepada hukum asalnya iaitulah dia ni orang yang bukan musafir. So kalau kita qasarkan solat, kita kena pastikan orang yang nak jadi imam kita tu pun mengqasarkan solat dia. Sebab kalau dia solat dalam keadaan 4 rakaat, bagaimana mungkin kita nak buat 2 rakaat di belakang dia? Kalau nak setakat nak jamak, jamak tu dah masalah lah, boleh ikut. Kalau imam itu solat fardu isyak 4 rakaat, maka kita boleh jamak ikut dia, jamak takhir solat isyak dan waktu maghrib dalam waktu isyak. Maksudnya kita tak boleh qasarkan kalau imam tu solat isyak 4 rakaat. Macam tu Kena solat penuh jugalah. Kena solat penuh. Lepas tu kita tambah dengan maghrib 3. Lepas tu kan maghrib tak boleh kasar. Jangan kau kasarkan pula maghrib tu. Memang maghrib yang 3 rakaat memang lah. 3 je kan. Yang ada pendek kan 1,5 tu. Tak tahulah ajaran mana kan. Okey, katakanlah kan hari ni hari Jumaat, katakanlah kita solat Jumaat, lepas tu kita jamakkan dengan solat asar, boleh ke? Ni selalu confuse kat ni. Bila kita bermusafir, katakanlah hari tu hari Jumaat, kita pun singgah solat Jumaat 2 rakaat, kita solat Jumaat, kemudian kita jamakkan sekali, tak boleh. Dan untuk pengetahuan semua, bila kita bermusafir, kata para ulama, kalaulah kita bermusafir hari Jumaat, kita gerak sebelum daripada subuh, maka ada rukhsah untuk dia tak solat Jumaat. Kerana kewajipan solat Jumaat ini hanya wajib bagi orang yang bermustautin dan juga orang yang
So, kalau kita bermusafir, gugur solat Jumaat pada kita. Boleh kita nak buat solat Zuhur dan Asar jamak macam biasa, ataupun boleh juga memilih kita solat fardu Jumaat jamakkan dengan Asar. Boleh-boleh aja. Oh, kita nak tanya berkenaan dengan tadi musafir, tapi kali ni untuk mereka yang kerap timpa masalah gangguan bekalan air. Kawasan dia tu betul tak ada air selalu. Sekarang ni nak tak ada air ni Ustaz Selangor ni. Orang nak fikir macam mana nak ambil sembahyang ni. So solat boleh jamak ke Ustaz? Okey, yang pertama sekali kita nak kena faham jamak ni dia tak semestinya kita bermusafir. Jamak ni boleh juga dalam keadaan-keadaan yang selain daripada itu. Contohnya macam kita sakit. Contohnya macam kita berlaku kesukaran nak ke masjid, hujan, terlampau sejuk dan macam-macam lah musyakkah-musyakkah yang tertentu. Bila tak ada air, air ni tak termasuk di dalam kesusahan. Sebab dalam Islam, bila air tak ada kat rumah, kita dibolehkan untuk bertayamum. Maknanya bukan menjadi isu untuk kita jamak solat. Tak ada air tayamum kan? Tayamum lah. Dia bukan Mudah je alasan ambil untuk- debu kan? Tapi Ustaz, dulu masa saya belajar dekat UK kan, ada sekali masa waktu imam masjid kat Swansea ni lah. Contoh macam kita tengah melakukan solat fardu Zuhur kan, 4 rakaat lah. Tapi bila hujan berlaku dalam waktu kita sedang solat fardu tu, dia akan jamakkan sekali dengan solat asar. Cuba Ustaz jelaskan sikit. Baik, macam saya sebutkan tadi, jamak ni tak semestinya ketika mana bermusafir. Pernah satu masa Nabi SAW solat jamak di Madinah dalam keadaan bukan musafir, dalam keadaan bukan sakit. Orang tanya pada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas menjawab, Nabi SAW menyatakan bahawa aku tidak mahu menyusahkan umat aku. Baik. Ini bermakna diharuskan untuk jamak dalam situasi yang tertentu. Contoh, kita sakit ni menjadi kesukaran pergerakan kita nak pergi ambil wuduk dan sebagainya, maka boleh untuk jamakkan waktu-waktu solat berjamak, Zuhur, Asar, Maghrib dengan Isyak. Ataupun terlalu sejuk, macam dulu contoh masa saya dekat Yaman dulu sejuk gila, menyebabkan kesukaran untuk kita solat, maka boleh untuk kita jamak saja tanpa dikosarkan sembahyang tersebut. Termasuk juga kata dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan bahawa kalau berlaku hujan, bila hujan ni lebat menyebabkan jalan pun becak, maka boleh dijamakkan pada waktu itu Zuhur dan Asar. Ketika mana kita dah berada solat dekat masjid. Sebab kat situ kesukaran untuk orang yang jauh-jauh datang daripada luar untuk datang ke masjid nanti waktu Asar, maka dijamakkan siap-siap. So bermakna ini khusus untuk orang yang memang sentiasa melazimi solat berjemaah dekat masjid. Baik, faham. InsyaAllah. Sebenarnya banyak lagi tau. Banyak Benda-benda saya rasa banyak lagi macam confuse jamak kan. It's okay, tak apa. Nanti boleh tanya Ustaz Fatin Naim pergi ke IG Ustaz Fatin Naim ke, boleh DM ataupun boleh hantar WhatsApp kat kita. Soalan-soalan kan. Betul. Nanti kita jawab dekat segmen Zain Ikhlas ke apa kan. Yes. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jaga diri baik-baik. Baik. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.